Assalamualaikum, saya Nurul Atira binti Kamarudin, Nometrik H10A0627 akan membincangkan isu sektor penerbangan terjejas akibat COVID-19. Seperti yang kita tahu, industri penerbangan memainkan peranan penting kepada kemajuan ekonomi negara. Krisis akibat COVID-19 memberi temparan yang hebat kepada industri penerbangan negara apabila larangan penerbangan antarabangsa dikenakan kepada seluruh negara. Selain itu, COVID-19 yang melanda di dunia ini menyebabkan pihak berkuasa penerbangan awam mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sepadan antarabangsa. Malas, syarikat penerbangan terpaksa melakukan pembatalan pada saat-saat akhir bagi mematuhi sekatan yang diletakkan. Saya akan menceritakan, memberitahu ataupun menerangkan apa nilai ilmu atau subjek dalam konteks sudut individu dan masyarakat lain. Nilai ilmu dalam subjek dalam masyarakat dalam individu ada salah satu ialah menghadapi tahap kemiskinan kerja dalam sektor penerbangan terjejas akibat COVID-19. Ini menyebabkan berlakunya kekurangan dari segi kesihatan dan juga keselamatan diri masing-masing dalam penerbangan, menyebabkan ramai pekerja telah hilang pekerjaan. Selain itu, dari aspek masyarakat pula, masyarakat mengalami kesan yang tertinggi akibat COVID-19 dalam kes penerbangan. Contohnya menyebabkan ramai masyarakat tidak dapat bertetap mata ataupun mata dengan family diorang masing-masing disebabkan oleh COVID-19. COVID-19 ini telah menyebabkan ramai orang tidak dapat singgah menempah penerbangan, menyebabkan berlakunya sektor ekonomi dekat bahagian penerbangan terjejas. Dan perkara lain juga, dalam perkara lain juga, contohnya seperti pelajar graduan seperti pelajar IPT mengalami masalah yang sama dalam sektor masyarakat, seperti untuk kembali ke kampus untuk lakukan rujukan pendidikan, serta pelajar IPT yang terkandas dalam IPT diorang, menyebabkan diorang tidak dapat balik. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Sumber yang digunakan untuk mencari ilmu untuk mengenal pasti punca ada dua, iaitu Carta Akhbar ataupun berita dan juga artikel. Carta Akhbar atau berita selalu kita gunakan, yang mana sekarang Carta Akhbar pun juga sudah menjadi mudah alih. Keratan akhbar dan berita yang menyiarkan isu berkenaan isu dunia ini juga sangat membantu kita untuk mendapatkan ilmu bagi mengenal pasti sesuatu punca, dan juga dia juga boleh diguna pakaikan kerana sumber ini dikata mempunyai ilmu yang tepat dan dipercayai. Sumber yang kedua ialah artikel. Artikel yang kita pilih daripada pelbagai artikel yang merupakan sebuah kajian yang telah dijalankan berkenaan sesuatu isu untuk mengenal pasti punca. Artikel ini juga kita juga boleh menjadikan sebagai cadangan penyelesaian mengenai sesuatu isu tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa cadangan, iaitu yang pertama ialah sumber internet. Sumber internet telah digunakan untuk mendapatkan ilmu bagi tajuk kami, iaitu sektor penerbangan terjejas akibat COVID-19. Ini untuk mengenal pasti cadangan penyelesaian yang boleh diperolehi di internet serta dapat menambahkan ilmu berkenaan isu ini. Sebagai contoh, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang ketara terhadap industri penerbangan akibat pelaksanaan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada 18 Mac 2020. Oleh itu, cadangan penyelesaian yang dapat dilakukan ialah scan MySejahtera, memakai mask serta menggunakan sanitizer supaya dapat mengelakkan jangkitan wabak COVID ini.
Manakala yang kedua ialah kaedah temu bual. Kaedah ini merupakan kaedah bagi mendapatkan maklumat secara langsung. Sebagai contoh, wartawan yang telah menebual Menteri Pengangkutan berkata bahawa industri penerbangan dijangka rugi sebanyak 31 bilion. Oleh itu, cadangan penyelesaiannya ialah mengurangkan bilangan penumpang kepada 50% sahaja bagi mengelakkan COVID serta industri penerbangan boleh berjalan seperti biasa dengan norma baharu. Kami bermaksud nama Menteri H19A0010. Saya ingin memberitahukan bagaimana untuk menilai keboleh percayaan sumber sektor penerbangan terjejas akibat COVID-19. Yang pertama, menilai keboleh percayaan sumber daripada Mapcom. Mengawal selia urusan ekonomi berkaitan industri penerbangan awam, mentadbir dan menguruskan hak-hak trafik udara. Yang kedua, menasihati kerajaan, mentadbir dan menguruskan laluan-laluan. Sumber yang kedua, sumber bantuan kewangan dilaksanakan bagi memastikan industri penerbangan terus bertahan dan mengekalkan pekerjaan. Yang ketiga, data dan statistik. Keboleh percayaan terhadap faktor-faktor dan statistik berkaitan industri penerbangan. Berdasarkan pemerhatian dan kajian-kajian yang telah kami peroleh, banyak pakar ekonomi dan maklumat dari Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MAPCOM, menjangkakan sektor penerbangan negara ini terus berdepan ketidaktentuan apabila trafik penumpang udara tahun ini diramalkan menunjuk. Tambahan pula, pembatalan penerbangan kerana penutupan sepadan antara negeri dan antarabangsa pada tahun 2020 serta isu pembayaran balik dapat mempengaruhi kesediaan orang ramai untuk melakukan perjalanan udara. Pada separuh kedua tahun 2020, proses pembayaran balik, pembatalan penerbangan dan penjadualan semula penerbangan merupakan 3 aduan teratas yang dicatatkan. Ramalan penurunan trafik penumpang tahun ini dibuat berasaskan beberapa faktor seperti jangka masa pelaksanaan program vaksinasi serta langkah kesihatan awam yang lebih ketat atau dilonggarkan. Cabaran besar bagi industri ini iaitu keperluan perjalanan udara turut terjejas akibat pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan sekatan perjalanan yang dijangka berkuat kuasa sepanjang tahun ini. Syarikat penerbangan dijangka memerlukan masa antara 18 bulan bagi sektor domestik dan 3 tahun bagi sektor antarabangsa untuk pulih sepenuhnya daripada impak COVID. Berdasarkan daripada penerangan di soalan 3, dengan menggunakan kaedah imperial iaitu fakta yang hanya bergantung kepada pengalaman hidup pada pemerhatian sesuatu perkara, terdapat beberapa justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan. Rasional yang memperlihatkan sesuatu fakta dalam cabaran syarikat penerbangan dalam tempoh pandemik ialah penutupan sepadan antara negeri dan antarabangsa. Hal ini dapat menjustifikasikan bahawa pada waktu pandemik ini, semua aktiviti penerbangan dan pelancongan terjejas dan harus mengikut arahan SOP yang telah ditetapkan. Yang kedua, daripada pengalaman hidup, dengan adanya SOP, hanya dibenarkan beberapa orang sahaja dalam sesuatu penerbangan. Dan pada masa yang sama, penerbangan hanyalah dibenarkan dalam penerbangan domestik iaitu di dalam negara sahaja. Berbeza dengan penerbangan antarabangsa yang tidak membenarkan sesama sekali untuk keluar dan masuk ke negara ini. Ini menyebabkan syarikat penerbangan kurang digunakan dan mengakibatkan terjejasnya ekonomi di Malaysia. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 memberi impak yang besar kepada industri penerbangan. Walau bagaimanapun, pelbagai inisiatif telah diambil oleh kerajaan bagi memulihkan keadaan ekonomi negara. Selain itu, Malaysia juga sedang mengkaji pas kesihatan digital yang diiktiraf antarabangsa digunakan oleh pelancong untuk berkongsi hasil ujian kesihatan dan status vaksinasi dengan cara yang selamat serta memudahkan lagi perjalanan selepas wabak pandemik COVID-19. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.